Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Punjab, Pakistan, 28 km dari Amritsar di wilayah Punjab, India. Setiap petang sejak berdekat yang lalu, istiadat ketenteraan ini disempurnakan dengan hentakan kaki penuh bersemangat oleh lelaki-lelaki Sasa berpakaian serba hitam. Sekalipun hubungan dua negara ini ada tegang kendurnya, keamanan masih menjadi keutamaan. Mereka meraihkan keamanan dengan gemuruh tepukan. Bumi dihentak sebagai jaminan. Kemerdekaan tetap dipertahankan. Beginilah pemandangan setiap petang di Joint Check Post Wanga, sempadan Pakistan, India. Istiadat ketenteraan yang dikenali sebagai Flag Lowering Ceremony ini menarik pengunjung di kedua belah sempadan. Istiadat ini dilaksanakan oleh pasukan Ranger Pakistan dan pasukan kawalan simpanan India. Pagar di kedua belah sempadan negara dibuka dan bendera negara masing-masing diturunkan. Hanya anggota Ranger yang terpilih sahaja berpeluang menyempurnakan istiadat yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan bertenaga ini. Kami difahamkan istiadat ini bermula sejak Pakistan dan India beroleh kemerdekaan 52 tahun lalu. Sebelum pagar sempadan ditutup semula, hentakan kaki dan tabik hormat diberi, menandakan kedua buah negara ini masih menghargai persahabatan dan keamanan. Dari Lahore, kami bergerak 500 km ke Peshawar melalui laluan yang dirintis oleh Raja Shah Suri pada kurun ke-16.
Dikatakan laluan ini adalah jalan pertama dibina di benua kecil India, bermula dari Kabul hingga ke Kolkata sepanjang 3.000 kilometer. Rumah rehat ini antara kesan peninggalan Raja Shah Suri selain masjid dan perhentian untuk pengembara dan tunggangan mereka mengalas perut dan melepas lelah. Perjalanan sejauh 500 km ini memakan masa hampir 8 jam. Kami melewati kawasan perniagaan yang dikatakan diasas hampir 400 tahun lalu. Kegiatan ekonomi sebegini membantu petani di kawasan barat laut Pakistan memasarkan hasil ladang mereka. Laluan kami turut menyusuri sungai utama Punjab. Kami berhenti di sini untuk melihat pertemuan dua batang sungai utama, Sungai Indus dan Sungai Kabul. Sungai Indus bermula dari banjaran Himalaya mengalir sejauh 2.000 km ke Laut Arab. Sudah menjadi fitrah alam, penempatan awal manusia diasaskan di kawasan yang mempunyai sumber air seperti sungai ini. Jika di Mesir, Sungai Nil menyuburkan lembahnya. Di sini Sungai Indus menyaksikan tamadun Harappa dan Mohenjo-daro muncul di lembah Indus yang subur. Sememangnya sungai merupakan sumber kehidupan manusia. Tidak heranlah dalam Al-Quran, manusia diingatkan agar bersyukur dengan nikmat Allah. Manusia disaran memerhati alam sekitarnya, mengagumi penciptaan gunung ganang yang memasak bumi, yang menjadi punca aliran sungai-sungai yang menyuburkan tanahnya. Manusia dan sungai tidak mungkin dipisahkan. Hatta di dalam syurga diriwayatkan terdapat sungai yang disediakan buat hamba Allah yang beriman. Kami tiba ke Peshawar, ibu negeri wilayah sempadan barat laut yang pernah menjadi pusat pelarian mencari pelindungan semasa pencerobohan Rusia di bumi Afghanistan sepanjang tahun 80-an. Dengan jumlah penduduk menjejah 1 juta orang, yang majoritinya berketurunan Pathan atau Pushtun berasal dari Afghanistan. Kedudukan Peshawar yang hampir dengan sempadan Afghanistan, Rusia dan China menjadikannya sebuah bandar yang sibuk sejak 2.500 tahun lalu. Mungkin kerana itulah bandar ini dinamakan Peshawar yang bermaksud bandar sempadan. Bandar ini terkenal dengan bazar-bazarnya yang menawarkan 1.001 jenis barangan. Kami akan kembali. Kami kembali. Kehadiran pasukan bersenjata adalah perkara biasa di pintu masuk sempadan Peshawar, Afghanistan. Sekalipun senjata api AK-47 tersandang di bahu, keceriaan mereka menggambarkan keamanan yang terjamin di daerah ini. Tidak sempurna pengembaraan di wilayah ini setelah tiba di Peshawar kalau tidak menyahut cabaran Khyber Pass. Bersama jaminan Kementerian Penerangan Pakistan, pengembaraan jejak Rasul ke Khyber Pass akan diiringi pasukan bersenjata yang menunggu kami di pusat pemeriksaan ini.
Perjalanan sejauh 42 km melalui Khyber Pass begitu mendebarkan. Laluan ini telah menyaksikan hanya mereka yang sanggup menghadapi risiko sahaja yang berani melewatinya. Bahaya di Khyber Pass bukan semata-mata kerana laluannya yang sempit dan berliku. Bahayanya kerana apabila berada di sini, tiada undang-undang yang akan melindungi atau menjamin anda. Tambahan pula, laluan yang sama digunakan oleh penyeludup dadah dan senjata api. Namun, demi mahu menyingkap rahsianya, kru jejak Rasul memberanikan diri mengambil risiko ini. Laluan utama yang menghubungkan Kabul di Afghanistan dan Peshawar di Pakistan ini telah digunakan pada kurun kelima sebelum Masehi lagi apabila Maharaja Darius I yang menakluki wilayah-wilayah sekitar Kabul melintasi Khyber Pass untuk menakluki lembah Indus. 2 kurun kemudiannya, Hephaestion dan Perdiccas, Panglima Iskandar yang Agung, dipercayai menggunakan laluan yang sama bersama bala tenteranya. Apabila Mahmud Ghaznawi melancarkan kempen Islamisasinya yang berpengkalan di Ghazni, Afghanistan antara tahun 971 hingga tahun 1030, beliau menggerakkan para mujahidnya melintasi laluan Khyber ini demi membuka wilayah baru Islam di benua kecil India. Khyber Pass turut menyaksikan cabaran penjajah Inggeris menguasai laluan strategik ini pada tahun 1839. Etnik Pushtun Afridi yang mendominasi daerah ini telah berjihad menentang kedatangan penjajah Inggeris ke sini. Kami singgah di Ali Masjid yang berada pada ketinggian 3,174 kaki dari aras laut, laluan paling sempit di Khyber Pass ini. Pertempuran sengit antara pejuang Islam Pushtun dengan penjajah Inggeris pada tahun 1878 telah meletus di kawasan yang dipercayai pernah diziarahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini. Khyber berjaya dikuasai pejuang Islam pada tahun 1897 selama beberapa bulan sebelum ia dirampas kembali oleh penjajah Inggeris pada tahun yang sama. Sekalipun kenderaan bermotor menguasai laluan di sini, pengangkutan tradisi ini masih digunakan persis kafilah zaman silam. Kenderaan yang serupa di laluan yang sama pada zaman yang berbeza mengimbau kenangan jurit-purih pendakwah Islam yang menjunjung panji-panji tauhid menuju benua kecil India 10 kurun lalu. Khyber Pass yang terkenal sebagai No Man's Land tidak mengguna pakai kehadiran mana-mana kuasa rasmi di sepanjang 42 km laluan ini. Kerana itulah, ia menjadi laluan selamat para penyeludup. Oleh kerana itulah juga sebarang petaka yang menimpa kami di sini tidak akan menjadi tanggungjawab mana-mana pihak. Doa kami, semoga misi ini berakhir dengan selamat. Mungkin debaran yang sama pernah dirasai oleh para mujahid terdahulu yang mempertaruhkan nyawa mereka demi mendaulatkan agama. Gerbang Khyber mengalu-alukan ketibaan kami di Dara atau Bazar Khyber.
Sememangnya kami bukan tamu yang diundang. Kehadiran kami tidak begitu menarik perhatian warga Dara yang majoritinya berketurunan Pushtun. Mungkin mereka sudah biasa dengan kehadiran media asing sepanjang pencerobohan Rusia di Afghanistan dahulu. Hampir setiap penjuru pasar Dara ini, kami dapat melihat lelaki-lelaki bersenjata api. AK-47 yang berharga sekitar 1.000 hingga 3.000 ringgit ini adalah model paling popular di sini. Dengan diiringi seorang anggota tentera Pakistan, kami meninjau pasar yang sibuk dengan aktiviti jual beli ini. Bahan makanan asas boleh diperolehi dengan mudah di pasar ini. Suasananya tidaklah terlalu menggerunkan seperti yang pernah dikhabarkan. Sekalipun tiada kerajaan yang memerintah kawasan ini, etnik Pushtun yang beragama Islam tetap mempunyai peraturan mereka tersendiri. Ia dikenali sebagai Pushtun Wali yang umumnya diterima pakai oleh kabilah-kabilah di daerah ini. Kehadiran kami mulai disambut dengan tegur sapa. Ternyata akidah yang sama mampu menghilangkan syakwa sangka, lantas menjalin rasa hormat dan kemesraan. Remaja-remaja Pushtun ini cukup memahami kehebatan sejarah keperwiraan nenek moyang mereka. Demi mempertahankan agama dan maruah, mereka tidak ragu menggadaikan darah dan nyawa. Sekalipun kehidupan masyarakat Islam di sini kelihatan begitu terasing, mereka tidak malu dengan keterasingan itu. Sebaliknya, mereka berbangga budaya, tradisi dan kebebasan mereka mampu dipertahankan. Kami akan kembali. Kami kembali. Selain jalan lereng bukit, jalan kereta api turut menghubungkan Khyber Pass dengan dunia luar. Kereta api di sini hanya beroperasi sekali seminggu. Namun, fungsinya begitu penting kepada penghuni daerah sempadan ini. Kami sempat berkenalan dengan seorang pengawal kabilah berusia 18 tahun, Sher Haider, digaji oleh kerajaan Pakistan sejak berusia 11 tahun lagi bagi mengawasi landasan kereta api yang melintasi kawasan kabilahnya. Biarpun masih remaja, Sher Haider cukup matang untuk mewarisi tanggungjawab ini yang diambil alih daripada bapanya yang terbunuh dalam pertempuran antara kabilah. Sher Haider bersama sahabatnya Musafir Khan tidak pernah jemu walau setiap hari dibakar bahang mentari atau kesejukan dalam kedinginan dini hari. Dunianya di sini
Gunung ganang sekelilingnya mengajar erti ketabahan. Dunia luarnya hanya bandar Peshawar yang sekali-sekala dikunjunginya. Dia tidak menyedari buminya Khyber Pass ini amat tersohor namanya menjadi sebutan masyarakat antarabangsa. Sehari suntuk di Khyber Pass tidak memadai buat kami. Sejarahnya begitu panjang dan hebat, sehebat banjaran yang memasak buminya. Kembara kami berakhir di Torkham, sempadan Afghanistan-Pakistan. Cabaran Khyber Pass berjaya kami tempuhi. Di sini jejak perjuangan para mujahid silam kami telusuri. Dari lembah dan luruh perbatasan ini, kami bagai terdengar laungan takbir mereka 1000 tahun lalu. Laungan yang menandakan ketibaan Mahmud Ghaznawi bersama Panji Tauhid yang menjanjikan kegemilangan Islam di benua kecil India. Namun kegemilangan lalu hanya kenangan dan sejarah. Sejarah yang hanya berguna kepada mereka yang mahu mengambil pengajaran. Retard. 10. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Beberapa menyenangkan, beberapa menegangkan, semangat yang dapat ditolong. Cerita yang penuh pesan dari sejarah masa lalu, semua dunia ada di sini. Sejarah, 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 semua dunia ada di sini.